أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤثر ربي تمم بالخير. أما بعد. Okey, kita sambung tadabbur surah Taha ayat yang kelima. Ayat yang lepas Allah beritahu tentang kelebihan Al-Quran. Yang Allah sebut dalam ayat yang lepas ialah Quran bukan untuk menyusahkan manusia. Lebih-lebih lagi Rasulullah. Dan maksud menyusahkan Rasulullah kita dah bagi minggu lepas. Ada dua maksud kan. Pertama, menyusahkan ataupun menimbulkan masalah kepada Nabi setelah Nabi berdakwah, setelah Nabi bersungguh-sungguh, tapi akhirnya ramai yang tak beriman, yang menyebabkan Nabi bersedih dan berduka cita. Maka Allah beritahu, Quran diturunkan bukan untuk kamu bersedih, bukan untuk kamu berduka cita. Apatah lagi kamu telah menjalankan tanggungjawab kamu. Jadi tashqa di situ maksudnya Nabi bersedih, duka cita sampai seolah nak membinasakan diri. Dan maksud yang kedua, tashqa ialah Nabi buat lebih daripada yang diminta. Siang penat, susah berdakwah, berjihad, malam pula solat malam 2/3 malam sambil bengkak kaki. Sampai sahabat tengok pun, sahabat yang ikut solat bersama Nabi pun tak tahan. Sedangkan sahabat tak adalah berdakwah seperti Nabi, tak adalah berjihad seperti Nabi, tapi bila salat bersama Nabi mereka tak tahan. Sehingga kata seorang sahabat, Huzaifah, aku hampir-hampir nak berhenti bila salat di belakang Nabi ketika waktu malam, sebab Nabi baca terlalu panjang. Sepatutnya sahabatnya jadi imam, Nabi yang nak berhenti. Sebab Nabi yang bekerja teruk, Nabi yang berdakwah habis-habisan. Tapi sahabat yang kurang daripada Nabi tak sanggup nak berdiri lama di belakang Rasulullah. Itu makna tashqa yang kedua. Dan kalau nak tambah satu lagi, makna tashqa ialah Quran diturunkan bukan untuk kamu susah ataupun celaka. Sebaliknya Quran diturunkan supaya kamu bahagia. Boleh rujuk surah Taha. Cuba buka surah Taha ayat 1, 2, 3. Jumpa? Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala bita minha jami'a. Ba'dukum li ba'din adu. Tuhan perintah kepada Adam dan Hawa yang ketika itu berada dalam syurga. Tuhan kata pada Adam dan Hawa, ihbita, keluarlah kamu, turunlah kamu berdua, minha, daripada syurga, jami'an. Ba'dukum li ba'din, sebahagian kamu, bila kamu keluar daripada syurga, kamu akan berada di bumi, dan kamu akan berada bersama manusia, dan juga bersama jin, syaitan. Maka Allah beritahu awal-awal lagi, ba'dukum li ba'din aduwwun,
kamu di antara sesama kamu akan bermusuh. Jadi sebelum Adam berada di dunia, Tuhan dah bagi tahu, bila berada kat dunia, pasti kamu akan bermusuh. Sebab sebahagian manusia beriman dengan Allah dan sebahagian besarnya tak beriman. Maka pertemuan, permusuhan pasti akan berlaku. Kemudian Allah bagi panduan supaya Adam dan kita semua selamat dalam keadaan berada di dunia dan walaupun ada musuh. Macam mana kita boleh selamat walaupun berlaku permusuhan? Tuhan kata, fa imma ya'tiyannakum minni, maka adapun sekiranya datang kepada kamu daripada aku hudan, petunjuk. Petunjuk tu Allah beritahu datang daripada siapa? Minni, daripada aku. Jadi hidayah Allah pasti datang daripada Allah. Selain daripada Allah bukan hidayah. Jadi kalau kita nak tahu mana yang benar, mana yang batil, mana yang iman, mana yang kufur, pastikan adakah dia datang daripada Allah. Kalau datang daripada Allah, dia adalah hidayah, dia adalah al-haq. Kalau bukan daripada Allah, dia adalah al-batil. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanya daripada Tuhan kamu, maka janganlah kamu ragu-ragu kepada kebenaran itu. Okey. Kemudian Tuhan kata apa? Hidayah akan datang kepada kamu. Famanittaba'a hudaya. Maka siapa yang mengikut hudaya, petunjuk aku. Tuhan kata apa? Ittaba'a, ikut. Beza tak ikut dengan baca? Beza tak? Tuhan tak kata siapa yang baca. Tuhan kata ikut. Bila nak ikut, syarat ikut apa dah? Faham. Mesti tahu apa yang diperintah, apa yang dilarang. Maka wajib kita faham hidayah Allah, barulah kita boleh ikut. Tuhan tak kata siapa yang baca, siapa yang hafal, siapa yang khatam, siapa yang ikut. Bolehkah? Jadi perlu tak kita tampal ayat Al-Quran? Perlu tak? Tak perlu. Sebab ayat Quran bukan untuk ditampal, tapi untuk diikuti. Kemudian Tuhan kata, siapa yang ikut hidayah aku, fala yadhillu, maka dia tidak akan sesat, wala yashqa, dan dia tidak akan celaka. Ini celaka yang kedua. Tuhan kata Quran ni kami turun kepada engkau bukan untuk mencelakakan engkau. Iaitu, siapa ikut Al-Quran pasti dia akan bahagia dan mustahil dia akan celaka. Siapa yang ikut Al-Quran pasti dia akan bahagia dan tenang, dan mustahil dia akan celaka. Dengan erti kata lain, siapa yang tak bahagia, siapa yang bermasalah, maka masalahnya yang sebenar ialah bukan kemiskinan, bukan kurang makanan, tapi sebab tak ikut Al-Quran. Bukan sebab tak baca Quran, bahkan dia juara tilawah Al-Quran, tapi ada masalah sebab dia tak ikut. Okey, boleh. Kemudian Allah bagi selepas itu kebesaran Al-Quran. Kebesaran Al-Quran kita tengok kepada apa? Siapa yang menurunkan Al-Quran? Iaitu Allah yang mencipta 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jadi Quran tu besar sebab apa? Yang menurun tu hebat. Maka sebab itulah bila baca Quran kena ada rasa ta'zim, membesarkan Allah, rasa menghormati kebesaran Allah. Ulama mengatakan bila baca Quran sebaik-baiknya berwuduk, menghadap kiblat, duduk elok-elok, tutup aurat, walaupun itu bukan wajib. Sebab apa? Sebab Quran adalah daripada Tuhan yang maha hebat. Barulah kita akan dapat faedah daripada Al-Quran. Tapi kalau rasa kebesaran Al-Quran tidak ada dalam hati kita, kita tak akan dapat apa-apa faedah pun daripada Al-Quran. Allah sebut dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna
allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya hanyalah orang beriman bila disebut nama Allah hatinya gemetar. Wa idza tuliyat alaihi ayatuhu, dan bila dibaca ayat Allah maka zadatuhum imana. Iman dia pasti bertambah. Bila baca Quran pasti bertambah iman. Kenapa? Sebab Quran daripada Tuhan. Quran adalah syifa, Quran adalah rahmat. Bila kita baca Quran tak rasa apa-apa, maknanya kita belum beriman. Boleh? Jadi kita dah tadabbur ayat yang lepas. Berapa ayat dah? 4. Ada tak rasa bertambah iman? Ada ke tak ada? Kenapa tak jawab? Sebab ini tanda orang beriman. Bila dibaca pasti bertambah. Kalau tak bertambah dia tak beriman. Ada tak rasa bertambah? Kalau kata ada, perasan. Kalau kata tak ada sifat orang beriman. Okey, tak perlu jawab. Tak perlu jawab. Kita sambung ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang kelima. Ar-Rahman. Tuhan yang pemurah. Halal arsy, di atas harash. Istawa. Ini banyak menimbulkan masalah kan. Zaman Rasulullah, ayat ni ada sejak bila? Sejak zaman Rasulullah. Tapi semua sahabat satu fahaman saja. Mereka tak pernah berbeza pendapat tentang ayat-ayat sifat. Mereka tak pernah bergaduh. Mereka tak pernah melabelkan orang. Sebab apa? Mereka faham. Tapi bila datang kemudian, kerana ayat ni ramai yang bergaduh, berpecah, tuduh-menuduh, bahkan sampai tahap kafir mengkafir kerana ayat ni. Jadi persoalan, kenapa zaman Nabi tak berlaku masalah? Zaman kita berlaku pula. Apa dia? Tuhan dah bagi kaedah kan? Fa in tanaza'tum Tuhan dah bagi kaedah. Cuba terjemah. Fa'in, maka sekiranya tanaza'tum, kamu berselisih, berbeza, fi syai'in, dalam, kalau kita belajar bahasa Arab, syai' ini tanpa alif lam, dia panggil nakirah. Bila nakirah makna umum. Apa saja yang kamu berbeza, yang kamu berselisih, Allah bagi kaedah. Apa dia? Farudduhu, maka kembalikan sesuatu yang kamu berbeza itu kepada Allah dan Rasul. Berapa tempat rujukan ni? Berapa? 2 kan? Ada yang ketiga tak? Wal ulama, wal ustaz, ada? Tak ada. Ni punca perbalahan. Berbeza pendapat biasa. Sebab tu Tuhan dah bagi kaedah. Kalau kamu berbeza, berselisih, kaedahnya apa dah? Baliklah kepada Allah dan Rasul sahaja. Tapi masalah tu tak selesai. Sebab apa? Kita tak ikut perintah Allah. Bila bergaduh, kita balik pada siapa? Rasul dah tak ada. Rasul ni untuk zaman Rasul ke untuk sepanjang zaman? Bukan makna rujuk pada Rasul mesti ada kat depan. Sebab tu Nabi tinggal tak hadis. Rujuk pada hadis Nabi.
Tapi masalah ni tak selesai sebab tak ikut kaedah yang Allah bagi. Dia rujuk kepada orang, dia rujuk pada ustaz, rujuk pada ulama. Allah kata rujuk pada Allah dan Rasul. Boleh? Ha? Ulama tahu? Tinggalkan ulama. Allah kata balik pada Allah dan Rasul. Jadi ulama pun kena balik pada Allah dan Rasul. Bukan saya kata. Saya bukan ulama. Ulama yang cakap pada saya, bila ada masalah, ikut ayat ni. Okey? Jadi, sebenarnya kita dah bincang ayat ni dalam surah apa dah? Macam mana iman nak meningkat? Lupa pula. Ha? Surah Sejadah. Betul? Surah Sejadah. Ayat keempat ke? Ingat lagi tak? Boleh rujuk pada rakaman tu, kita sambung ayat yang ke-6. Sebab kadang-kadang cakap benda sama dan boleh menimbulkan masalah, kadang-kadang tak ke mana. Boleh ke? Setuju tak? Oh, sentuh juga sikit. Okey. Istawa, ada dua pendapat. Satu, as-salaf. Yang kedua, al-khalaf. Salaf dia kata istawa, pandangan ulama salaf, iaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'in, ialah bersemayam. Bersemayam. Tapi kata ulama salaf, bersemayamnya Allah berdasarkan ayat yang satu lagi, laisa kamitslihi kata ulama salaf, istawa makna dia bersemayam. Tapi bersemayamnya Allah, laisa kamitslihi syai'un, tak mungkin sama dengan makhluk. Sebab tu kata ulama sepakat, siapa menyamakan Allah dengan Tuhan, hukumnya kafir. Dia kata Allah bersemayam dan cara Allah bersemayam sama dengan kita, hukumnya kafir. Sebab bercanggah dengan ayat laisa kamitslihi syai'un. Kata Imam Malik, al-istiwa'u maklum. Istiwa, kalau fi'il madhi istawa, kalau isim istiwa. Imam Malik kita kenal kan? Dia termasuk ulama salaf. Dia adalah tabi'in dan dia adalah guru kepada Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, istiwa adalah maklum. Apa makna maklum? Makna istiwa dalam bahasa Arab bukanlah komus, makna dia bersemayam. Jadi tak perlu bahas sebab orang Arab lagi faham bahasa dia. Sebab itulah bila turun ayat ni, sahabat tak pernah tanya Nabi pun apa makna istiwa. Tak ada seorang pun sahabat bertanya Rasulullah apa makna istiwa. Kenapa? Sebab Quran dalam bahasa Arab dan mereka berbangsa Arab, dan istiwa maklum. Maklum apa ni? Makna dia bersemayam. Tapi bersemayam Allah, laisa kamitslihi syai'un. Kemudian kata Imam Malik, wal kaifu, wal kaifu ghairu ma'qul. Kaif apa makna kaif? Cara Allah bersemayam ghairu ma'qul, ataupun riwayat lain majhul. Riwayat lain majhul. Majhul lawan dia maklum. Apa makna majhul?
tidak diketahui. Tapi kata Syekh Shalih Utsaimin, riwayat yang paling sahih, paling tepat ialah ghairu ma'kul. Apa makna ghairu ma'kul? Tidak masuk akal. Iaitu kita nak bincang cara Allah bersemayam tak masuk akal. Kenapa? Sebab zat Allah pun kita tak nampak, kita tak tahu. Zat tak tahu, tiba-tiba nak bincang cara, tak masuk akal. Boleh? Dan kata Imam Malik lagi, wal imanu bihi wajibun. Beriman dengannya adalah wajib. Beriman dengan apa ni? Beriman dengan perkataan istawa yang bermakna bersemayam adalah wajib. Makna apa tu? Jangan tukar makna. Kalau kamu tukar makna, kamu tak beriman dengan perkataan istiwa. Allah kata istawa, kamu tukar makna lain, mana kamu tak beriman dengan perkataan yang Allah pakai. Maka kata Imam Malik, beriman dengan istiwa adalah wajib. Dan terakhir, was-su'alu anhu bid'ah. Soal tentang istiwa itu macam mana adalah bid'ah. Apa makna bid'ah? Bid'ah ni benda baru yang tak pernah dibuat oleh Rasulullah dan para sahabat. Apa maksud soalan tu adalah bid'ah? Iaitu sahabat tak pernah bertanya Rasulullah macam mana istiwa. Bila kita bertanya, soalan tu adalah benda baru. Faham? Kalau kita tanya je bagaimana Allah istiwa, itu adalah bid'ah. Sebab soalan tu tak pernah ditanya oleh para sahabat. Boleh? Kenapa sahabat tak tanya bagaimana istiwa? Sebab maklum. Kita kalau dah tahu, kita tanya tak? Contoh, kita tahu tak nasi? Tahu kan? Kita tanya tak isteri, macam mana nasi tu? Tanya tak? Tak. Bila dah tahu, jangan tanya. Okey? Khalaf, dia kata istawa makna dia istaula. Apa makna istaula? Makna dia menguasai. Jangan kata saya memandai-mandai ya. Saya dah baca pendapat-pendapat ulama salaf dan khalaf. Maka kata ulama salaf, siapa yang mengatakan istawa adalah makna istaula, dia telah melakukan banyak kesalahan. Pertama, istaula tidak ada dalam kamus. Istawa tidak ada dalam kamus yang bermakna istaula. Dan tidak ada dalil daripada Quran ataupun hadis yang istawa adalah bermakna istaula. Kecuali ada satu syair yang disebut istawa bermakna istaula. Istawa alal Iraq. Syair itu lebih kurang bunyi macam ni. Istawa alal Iraq. Ini kita akan jumpa hujah. Orang mengatakan istawa makna dia istaula. Ini syair, syair Arab. Jadi kalau istawa alal Iraq, apa makna dia? Bersemayam atas negara Iraq ataupun menguasai. Menguasai kan? Tapi kata ulama salaf, hujah orang mengatakan istawa bermakna istaula bukan daripada Quran, bukan daripada hadis, bahkan syair ni tak tahu siapa yang berkata. Maka amat tidak patut kita nak kuatkan hujah Al-Quran dengan mengambil kata-kata penyair yang majhul, tak tahu siapa yang berkata. Faham? Tak masuk akal. Kamu nak kuatkan hujah Al-Quran dengan ambil kata-kata yang tak tahu siapa yang berkata. Satu. Yang kedua, siapa yang terjemah istawa adalah istaula? Siapa? Adakah Rasulullah? Tak ada hadis. Adakah para sahabat? Tak ada. Sedangkan yang paling faham Al-Quran, yang paling mengerti maksud Al-Quran ialah para sahabat. Tapi tak ada seorang pun sahabat yang menterjemahkan istawa bermakna istaula. Dia hanya diterjemah oleh orang, ulama yang terkemudian. Boleh? Yang
Yang ketiga, bila Allah sebut istawa, kita kata makna dia istaula, bermaksud apa tu? Bermaksud apa? Bermaksud kita seolah lebih tahu daripada Tuhan. Tuhan sebenarnya nak maksud istaula. Dari mana kamu tahu Tuhan bermaksud istawa adalah istaula? Dari mana kamu tahu? Adakah kamu dapat wahyu? Dari mana kamu tahu? Ustaz. Farudduhu ilallahi war rasul. Bila berselisih, kembalikan pada Allah dan Rasul, bukan ustaz. Nanti dia kata, ustaz ni mandai je. Tak, bukan saya. Kalau dia kata kena dengar cakap ulama', yang saya cakap pun ulama' juga. Takkan selesai tak? Kalau yang tu rujuk pada ulama', saya pun rujuk ulama', selesai tak masalah? Takkan selesai. Sebab tu Allah kata rujuk pada Allah dan Rasul. Rasul kata tak, istawa bermakna istaula. Tak ada hadis. Tak ada hadis. Boleh? Yang keempat, kalau Allah nak istawa, Allah sebut istawa, tapi makna dia istaula. Makna apa tu? Seolah Quran tu tak jelas. Ada maksud yang perlu ditukar makna. Betul tak? Sedangkan banyak tak Quran Tuhan kata ayatum bayyinat. Quran adalah ayat yang jelas. Betul? Dan Tuhan kata apa dalam surah ni? Apa dah? Walaqad yassarnal Qur'an lizikri fahal min muddakir. Okey, cuba terjemah. Allah ulang ayat ni 4 kali dalam surah apa dah? Tak ingat? Surah Al-Qalam kan? Okey, cuba terjemah. Walaqad, dan pasti sesungguhnya, yassarna, kami telah permudahkan Al-Quran lizikri, untuk mengambil pengajaran. Kami telah mudahkan. Maka Tuhan tanya, dah mudah, fahal min muddakir, tak ada ke orang yang nak ambil pengajaran? Sebab kami dah permudahkan. Apa makna mudah? Bila Allah sebut istawa, sampai kita tak faham, mudah ke susah? Sampai kena tukar makna, mudah ke susah? Susah. Boleh? Yang ke berapa? Yang kelima. Ingat nombor. Jangan ingat nombor saja, ingat poin itu. Kalau Allah maksudkan istawa, ialah istaula, hanya Allah perlukan tambah apa? Tengok istawa, kalau Allah nak maksud istaula, Allah hanya perlu tambah lam je. Istaula. Boleh? Kalau betul Allah nak istaula, kenapa Allah tak sebut daripada awal lagi? Dengan hanya perlu tambah lam je. Kenapa Allah macam apa? Nak memeningkan kita. Maha suci Allah. Boleh? Kalau saya bercakap, saya ada kereta Toyota. Tiba-tiba kawan saya kata, saya tahu maksud Ustaz Toyota ialah Mazda. Siapa lebih tahu tentang kereta saya? Dia ke saya? Macam mana dia lebih tahu maksud saya Toyota ialah Mazda? Kita boleh pakai tak orang macam ni? Dia lebih tahu daripada Tuhan punya. Kalau Tuhan cakap istawa, tiba-tiba dia kata, oh saya tahu maksud Tuhan ialah istawa. Dari mana kamu tahu? Adakah kamu lebih tahu daripada Allah? Saya kata saya nak makan roti canai. Isteri saya kata maksud abang ialah burger kan? Saya tahu. Jadi masalah tak? Masalah tak? Allah kata istawa lah. Saya kata burger lah. Kalau saya kata roti canai, saya sebutlah roti canai. Takkan saya tak reti sebut roti canai? Boleh? Dan yang keberapa? Yang keenam,
Saya tak tahulah. Ramai yang menukarkan makna sifat-sifat Allah, tapi bila bagi ayat dia tak faham. Banyak ayat Quran dia tak faham. Kononnya dia tukar makna sifat Allah nak bersihkan nama Allah. Tapi bila baca ayat Allah dia tak faham. Adakah itu orang nak bersihkan nama Allah? Ha? Perintah Allah banyak dalam Quran. Kisah yang Allah sebut dalam Quran tak faham. Tiba-tiba dia mendakwa kena bersih nama Allah. Jangan sebut muka, jangan sebut tangan. Perintah Allah kamu faham semua tak? Tak. Tadi kata nak besarkan Allah. Besarkan Allah dengan memahami perintah Allah, dengan mengambil pengajaran daripada Al-Quran. Dan Tuhan sebut tak? Tidak ada yang mengambil pengajaran daripada Al-Quran kecuali ulul albab. Betul? Ulul albab. Kamu baca Quran tak faham, jadi kamu apa tu? Ulu apa? Ha? Dan Tuhan sifat tak orang yang tak faham Quran adalah orang yang hatinya terkunci. Allah sifat orang yang tak faham Quran seperti himar. Allah sifatkan orang yang tak faham Quran adalah buta huruf. Allah sifatkan orang yang tak faham Quran adalah kal an'am. Macam mana kamu mendakwa kamu sucikan Allah, tiba-tiba Quran banyak ayat kamu tak faham? Okey, bolehkah? Berapa poin tadi? Nanti orang tanya, bagi tahu poin, jangan bagi tahu nombor. Subhanallah. Sebab itulah bila kita cerita mesti ada asas, mesti ada dalil. Yang kedua, kita cerita bukan kita nak bergaduh, bukan kita nak bertembung. Islam bukan agama untuk bergaduh. Sebab tu kita baca ayat dalam surah ayat terakhir surah Sejadah kan? Sebelum surah Taha. Apa dia ayat terakhir? Apa ayat terakhir? Hendaklah kamu berpaling daripada mereka. Jangan berdebat, jangan bergaduh. Fa'arid anhum wantazir. Dan satu lagi ayat dalam surah Sejadah, Tuhan kata apa? Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamah fima kanu yakhtalifun. Okey, cuba tadabbur. Kita dah tadabbur ni. Inna rabbaka, Tuhan engkau, huwa, dia sahaja, yafsilu, yang menyelesaikan, memutuskan. Apa dia? Bainahum, di antara manusia. Di mana ni Allah akan putus dan selesaikan dan Allah hukum? Di mana ni? Yaumal qiyam, bukan kat dunia. Bukan kat dunia. Yang Allah akan putuskan apa dia? Fima kanu fihi yakhtalifun, yang mereka berselisih. Makna apa tu? Allah nak bagi tahu perselisihan tak akan selesai sampai bila-bila. Bila Allah akan putuskan, bukan kat dunia, kat hari akhirat. Kalau kita pegang pendapat salaf dan dia pegang pendapat khalaf, jangan kita bergaduh. Kita kata apa? Baca ayat ni, kita tengok di akhirat besok siapa yang betul. Jangan menghukum, jangan melabelkan. Tak ada masalah. Bukan kerja kita menghukum orang tu sesat, orang tu kafir. Itu bukan tugas kita. Jangan mengambil alih tugas Tuhan. Dia nak pegang pendapat dia, jangan kita kata dia sesat dan kafir. Dan dia pun jangan menuduh kita sesat dan kafir, sebab kita bercakap berdasarkan dalil. Okey, bolehkah? Azan. Okey. Satu lagi saya nak sebut dalam ayat ni. Kenapa bila sebut di atas arasy Allah sebut Ar-Rahman? Allah tak sebut Allahu alal arsh. Ataupun Allah sebut sifat lain, Al-Ghaniyyu contoh, ataupun Al-Aziz. Kan? Kita biasa jumpa alal arasy, Allah akan sebut sifat dia Ar-Rahman. Kenapa? Itu tadabbur.
Sebab Allah nak bagi tahu, Allah walaupun hebat bersemayam di atas arash, dan arash ini kita tahu dia lebih besar daripada bumi, lebih besar daripada bumi. Allah hebat, tapi walaupun hebat, Allah tak pernah bersifat seperti Al-Jabbar, tapi Allah tetap bersifat Ar-Rahman. Hebat macam mana kebesaran Allah, keagungan Allah, sifat yang paling dekat dengan Allah dan yang selalu kita sebut ialah Ar-Rahman. Allah Rahman kepada siapa ni? Semua sekali. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Orang kafir pun dapat cahaya matahari. Orang kafir pun dapat cahaya bulan. Orang kafir pun dapat hidup kaya. Sebab apa? Sebab Allah Ar-Rahman. Dan apa sahaja yang Allah cipta menunjukkan rahmat Allah. Allah cipta langit dan 7 lapis. Ada tak rahmat Allah dalam 7 lapis tu? Apa dia rahmat Allah dalam 7 lapis? Allah boleh tak nak cipta langit 1 lapis je? Boleh? Boleh. Tapi kenapa Allah cipta 7? Di mana rahmat Allah? Kalau kita kata apa? Membazir kan? Di mana rahmat Allah dalam ciptaan langit 7 lapis? Saya nak tanya orang yang, ada orang Sarawak kat sini, biasa beli tak kek lapis? Di mana rahmat orang yang buat kek lapis tu? Kenapa berlapis-lapis? Bukan sedap sangat kan? Tapi kenapa dia buat berlapis-lapis? Menunjukkan kehebatan orang Sarawak. Sampai pergi Sarawak wajib beli, walaupun kat Malaysia pun ada. Jadi okey, tinggalkan kek lapis. Apa rahmat Allah dalam ciptaan langit 7 lapis? Selapis pun cukup. Ya Allah, rahmat Allah ialah semakin banyak lapis, semakin menunjukkan kebesaran Allah. Dan bila kita kenal kebesaran Allah yang begitu hebat, kita semakin cinta pada Allah dan semakin mentaati Allah sebab dia terlalu hebat. Selapis dengan 7 lapis lagi hebat. Rahmat Allah ialah supaya kita semakin kenal kebesaran dia. Tapi bagi siapa tu? Sebab tu Tuhan perintah dalam surah Al-Mulk, Tuhan suruh tengok langit. Berapa kali? Berapa kali? 2? Mana? Tak, maksud dia farji'il basar. Berkali-kali. Supaya apa? Kenapa Tuhan suruh tengok langit berkali-kali? Bukan sekali. Dan tengok berkali-kali adalah wajib. Sebab itu perintah Allah. Kenapa? Sebab bila kita betul-betul tengok dan rasa kebesaran Allah, kita akan cinta pada Allah. Bila cinta Allah, dapat rahmat yang paling besar. Tidak ada cinta yang lebih hebat melainkan cinta Allah. Dan tak mungkin kita dapat cinta Allah melainkan kita betul-betul kenal kebesaran Allah. Okey. Arash ni, arash. Saya tak sebut arash. Apa makna arash? Ingat tak kisah Nabi Sulaiman dengan siapa ni? Raja Balqis. Saya tak tahu raja apa nama, sebab Tuhan tak sebut nama. Raja di Sabak kan, negeri Sabak. Tuhan tak sebut nama. Orang Melayu suka yang tak ada nama, dia bagi nama. Tapi dia tak faham cerita, nama dia bagi. Daripada Palestin dengan Sabak tu jauh tak? Kemudian Nabi Sulaiman tanya, siapa yang boleh bawa? Arash. Arash, Raja Sabak. Apa makna arash di situ? Singgasana. Ataupun tempat duduk, tempat bersemayam raja-raja. Cuma kita kena faham, arash Raja Sabak itu manusia. Ini arash Allah. Laisa kamitslihi, tak mungkin sama. Mustahil kalau sama. Okey. Kemudian kebesaran Allah ni, Allah nak gambarkan kepada apa? Ayat seterusnya, iaitu lahu, miliknya, ma fis samawat, apa yang di, Allah sebut jamak ni, makna langit-langit 7. Wa ma fil ardi, dan
apa yang di bumi. Wa ma bainahuma. Keduanya. Wa ma tahta as-sara. Dan apa yang tahta bawah, di bawah. Kita biasa baca ayat tentang nikmat dalam syurga, tajri min tahtihim. Dan apa yang di bawah sara. Apa makna sara? Tanah. Okey. Apa yang Allah nak beritahu daripada ayat 6 ni? Iaitu antara kebesaran Allah bukan setakat bersemayam di atas arash, bukan setakat bersifat Ar-Rahman, tapi dia adalah pemilik. Pemilik apa ni? Apa yang di langit 7 lapis. Allah tak kata pemilik langit, tapi pemilik apa yang di langit. Beza tak? Pemilik langit dengan pemilik apa yang di langit. Beza? Apa beza dia? Bila sebut pemilik apa yang di langit, termasuk tak langit? Masuk kan? Kenapa masuk? Takkanlah barang Allah duduk di langit, tapi langit milik orang lain. Bila semua yang di langit milik Allah, maka tempat tu adalah mana merangkumi semua sekali. Kemudian apa yang di bumi. Bumi pula berapa lapis? 7 lapis. Bumi dan segala apa yang di bumi, semua milik Allah. Dan apa di antara keduanya? Apa dia antara langit dan bumi? Apa dia yang antara langit dan bumi? Apa dia? Matahari, bulan, bintang, angin, burung, udara, apa lagi? Awan, hujan, itu semua adalah milik Allah. Dan apa yang di bawah tanah. Bila dengar ayat ni, kita ada rasa apa-apa tak? Ada rasa iman bertambah ke ataupun tak ada apa-apa? Ha? Tak rasa? Rasa? Oh biasa, mana tak rasa lah tu. Kalau biasa mana tak rasa lah. Okey, saya tanya, bila tak rasa, adakah maksud Allah cakap tu tak ada mana? Sehingga kita tak rasa apa-apa? Macam saya cakap kan, orang kata, ustaz ni cakap kosong lah. Okeylah saya. Tapi kalau Tuhan cakap, takkan nak kata Allah cakap sehingga kita tak rasa apa-apa? Boleh faham? Jadi bila kita tak rasa apa-apa, masalah apa tu? Kita tak tadabbur. Sebenarnya apa yang Allah nak bagi tahu, kita tak rasa apa-apa, tak tahu sebab apa. Saya tak tahu sebab apa tak rasa apa-apa. Tapi bila kita diberitahu orang tu, datuk tu, ada 1000 ekar tanah, ada 100 kebun, ada 100 banglo mewah, ada 100 kereta mewah. Apa perasaan kita? Ada rasa apa-apa? Tak ada, sebab saya buat contoh. Ni kalau betul-betul lah orang cerita, kemudian kita tengok pula, ada perasaan tak? Ada rasa apa? Ha? Okey, 10,000 ekar tanah dengan 7 lapis langit, mana lebih besar? Mana lebih besar? 7 lapis? Kenapa 1000 ekar kita rasa, 7 lapis bumi tak rasa? Kenapa? Apa dia? Jawab soalan tu, jumpa jawapan. Saya pun tak tahu kenapa. Apa dia? Yelah, hebat Datuk 1000 ekar. Tuhan kata, yang 1000 ekar pun termasuk milik Allah. Bahkan Datuk tu pun Allah juga milik dia. Kenapa kita tak rasa? Tak kenal Allah. Kalau Datuk tu panggil jumpa, dia nak jumpa,
Kita pergi terus ke? Kita kata, besoklah Datuk jumpa terus ke? Jumpa terus, kenapa? Kok dapat kan? Kok dapat. Tapi Tuhan ni bagi tak sebenarnya? Ya Allah, sebenarnya Tuhan bukan nak bagi 7 lapis bumi. Tuhan nak bagi syurga seluas langit dan bumi. Tapi bila Allah panggil azan, ada tak rasa gemetar? Cepat-cepat tinggal? Ada? Ada angguk, ada ke tak ada? Macam Datuk tu, kadang-kadang dia panggil jumpa, kita ada hal bersembang ke meeting, semua kita cancel. Sebab Datuk dia ada 1000 ekar tanah, 100 buah banglo. Kenapa perasaan tu tak ada bila kita baca ayat Quran? Ni bila Allah sebut Allah memiliki apa yang di bawah tanah, kita ada rasa apa-apa? Apa ni bawah tanah ni? Subhanallah, subhanallah. Tahu tak ramai negara kaya di Saudi, contohlah Saudi, Kuwait, Qatar, kenapa dia jadi kaya? Minyak duduk kat mana? Bawah tanah. Sebab tu Allah sebut. Perempuan tu yang nak pergi sangat kedai emas tu, tahu tak emas tu daripada mana? Suami kata jangan pergi, nak pergi juga. Sebab apa tu? Sebab yang duduk ke langit ke sebab yang duduk bawah tanah? Betul? Kita ni kalau tak ada gas, okey tak? Kalau gas tak ada, perempuan kelang kabut tak? Kelang kabut tak? Cari tak nombor telefon penjual gas tu? Tahu tak gas tu daripada mana? Wa ma tahta as-sara. Kadang-kadang orang kata ni padang pasir, bunyi macam biasa je, tapi dalam padang pasir tu ada gas, ada emas, ada perak yang menyebabkan manusia kaya raya dalam tanah. Makna apa tu? Allah nak begitu, tanah tu aku jadikan bukan sia-sia, khazanah, sehingga boleh menjadikan kamu hidup senang. Dan semua tu adalah milik aku. Sebenarnya bila Allah beritahu, Allah nak kita kenal dia, rasalah kebesaran dia, dan bila kenal, cinta, jangan melewat ke perintah Allah. Jangan dahulukan kata-kata manusia daripada kata-kata Allah. Tapi kita tak faham, kita tak tadabbur, baca ayat Quran, tak rasa apa-apa. Sebab tu Allah beritahu, orang beriman, yang betul-betul beriman dengan Allah, bila dibaca Al-Quran, iman dia mesti bertambah. Iman dia mesti bertambah. Kalau tak bertambah, tak beriman. Makan, lepas makan, rasa tak? Rasa kenyang tak? Lepas minum, rasa tak hilang dahaga? Rasa tak sirap tu manis? Okey, sirap dengan Quran, mana lebih besar? Quran. Sirap rasa, kenapa Quran tak rasa? Quran lebih besar. Apa? Ada jawapan tak? Siapa yang minum sirap tak rasa apa-apa? Makan tom yum tak rasa apa-apa. Bila baca Quran, pingsan. Kita pernah dengar tak cerita Sayyidina Umar, bila dibaca ayat inna azab rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Tuhan engkau pasti akan berlaku. Terus Umar jatuh sakit, ada rasa. Dan Tuhan kata, lau anzalna hazal Quran ala jabal. Kalau kami turunkan Al-Quran di atas bukit, dan bukit itu faham apa berlaku pada bukit. Khasyian, pertama khusyuk. Yang kedua, mutasaddiam, pecah. Sebab Quran ada rasa. Tiba-tiba kita baca tak rasa. Bahkan kadang-kadang jadi obat untuk tidur. Kenapa susah tidur? Dia pun buka Quran, terus tidur. Oh, bahaya tu. Bahaya tak? Sebab tu Nabi tak cukup tidur 2 jam, tapi Nabi boleh baca Quran berdiri sampai bengkak. Sebab Quran ada rasa. Dia mesti ada rasa. Dan Allah tujuan bagi kita ni supaya kita rasa. Okey. Bila polis tahan kita, ada rasa tak? Polis ada berapa lapis langit? Ada berapa keping tanah? Kenapa ada rasa? Padahal kesalahan kita apa dia? Bawa laju je. Kita mengumpat tiap-tiap hari. Bila sebut nama Allah tak ada rasa. Menunjukkan apa? Hati kita mati. Hati mati. Orang kalau dah badan sakit, makan apa pun tak rasa kan? Sama juga.
Bila hati mati, baca Quran tak rasa, zikir pun tak rasa. Hati kita mati. Okey. Habis lah. Wa in tajhar. Dan sekiranya tajhar, kamu tajhar daripada jahriyah. Kita biasa dengar solat ada dua jenis kan. Satu siriyah, yang kedua jahriyah. Siriyah makna baca perlahan. Kalau jahriyah baca kuat. Okey. Sekiranya kamu nyaringkan bil qawli, dengan ucapan ataupun perkataan, fa innahu, sesungguhnya dia ya'lamu as-sirra. As-sirra siriyah, yang rahsia ataupun yang dalam hati, wa akhfa, dan tersembunyi. Okey. Tadi kebesaran Allah bersemayam di atas arasy, dan semua yang di langit dan di bumi, di bawah tanah, semua milik dia. Sekarang kebesaran Allah pula apa dia? Tuhan kata kalau kamu nyaringkan suara kamu, perkataan kamu, doa kamu, zikir kamu, maka Allah tahu yang perlahan dan yang kamu sembunyikan. Apa yang Allah nak bagi tahu? Apa Allah nak bagi tahu daripada ayat ni? Satu, Allah nak bagi amaran. Satu, Allah nak bagi amaran. Pastikan yang kamu cakap, yang kamu buat, pasti yang Allah redha. Kenapa? Semua Allah tahu. Kadang-kadang kita nak cakap rahsia kan, kita tarik kawan kita pergi duduk jauh-jauh dalam gelap. Sebab apa? Kita tak nak orang lain dengar. Kita lupa, Allah tahu tak? Kan? Kadang-kadang kita tengah mengumpat, ustaz pun datang, kita berhenti tak mengumpat? Berhenti. Pasal apa berhenti? Ustaz dengan Allah mana lebih mendengar? Allah. Kenapa Allah ada tak berhenti, ustaz datang berhenti? Hormat ustaz. Kenapa nak hormat ustaz tapi pencipta ustaz tak hormat? Nampak tak? Jadi ayat ni pertama Allah nak bagi amaran. Nak cakap, nak buat, pastikan yang Allah redha. Sebab Allah tahu semua sekali. Yang kedua, Allah nak bagi galakan. Allah nak bagi dorongan. Buatlah kebaikan apa saja walaupun ketika kamu berseorangan. Walaupun dalam gelap. Jangan ingat, bila gelap, mereka tak nampak, yang nak rakit sebelah pun gelap ni macam mana dan nak cantik. Kita pun tak berzikir. Tak, Allah tahu. Allah nak mendorong kita, di mana saja kamu berada, bila-bila masa, buatlah kebaikan. Sebab semua Allah tahu, Allah cantik, Allah akan balas. Tak rugi pun. Faham tak? Kadang-kadang kita jumpa orang, tak nak senyum. Kan? Pasal apa tak nak senyum? Kita tahu tak, bila kita senyum, terus dia cantik pahala. Tahu. Tapi kenapa tak nak senyum masa tu? Ke jumpa orang semua senyum? Tak kan? Jadi buatlah kebaikan walaupun sebesar zarrah. Sebab Allah tahu. Tak rugi pun. Yang ketiga, Allah nak bagi tahu, bila kamu berzikir, bila kamu berdoa, tak perlu kamu jaharkan suara kamu. Sebab apa? Allah tahu. Kata Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir dia, disunatkan kita berzikir dan berdoa dengan lidah, bukan dalam hati. Apa tujuan? Apa tujuan? Bila sebut zikir, bila sebut doa, kena sebut dengan lidah. Apa tujuan? Kata Syekh Mustafa Al-Maraghi, supaya kita dengar apa yang kita sebut dan supaya kita menghayati setiap perkataan yang kita sebut. Bukan untuk orang lain dengar. Bukan untuk orang lain dengar. Boleh? Dan buka ayat surah Al-A'raf. Ayat 55.
Betul ke? Wad'u rabbakum. Betul? Betul. Wad'u. Ha? Wad'u rabbakum tadarruan. Kemudian wa khufyah. Kemudian innahu la yuhibbu mu'tadin. Tak hafal, susah. Okey. Tuhan kata ud'u rabbakum. Berdoalah kepada Tuhan kamu. Pertama, Tuhan suruh berdoa. Yang kedua, sifat berdoa, keadaan berdoa, iaitu tadarruan. Apa makna tadarruan? Dalam keadaan khusyuk dan rendah diri. Tapi kalau kita berdoa tak faham, khusyuk tak? Tak mungkin. Khusyuk mesti kita faham apa yang kita doa. Sebab itulah sebaik-baik doa ialah kita baca masing-masing. Kalau kita aminkan doa orang, kita tak faham, memang tak khusyuk. Fikir akan melayang. Jadi keadaan doa yang Allah perintah, pertama tadarruan, khusyuk, rendah diri. Yang kedua, wa khufyatan. Secara sembunyi, secara perlahan. Makna apa tu? Jangan berdoa kuat-kuat. Kenapa? Sebab Allah mendengar. Kenapa perlu kuat? Adakah kamu nak bagi tahu orang kamu sedang berdoa? Itu berdoa kerana orang. Boleh? Kemudian ayat 205 surah yang sama. Wazkuru. Baca surah. Saya tak hafal ayat tu. Wazkur rabbaka. Apa dia? Fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli. Okey. Kalau yang tadi ud'u, berdoa, yang ni berzikir. Berzikirlah pada Tuhan engkau fi nafsika, dalam diri engkau. Kemudian sifat zikir tadarruan, sama, iaitu dengan keadaan khusyuk dan rendah diri. Dan wa khifatan, dalam keadaan perlahan. Dunal jahri, Allah sebut, tegaskan lagi, tanpa jahri, tanpa nyaringkan suara. Boleh? Jelas tak? Yang ni bukan setakat khifah, tapi Allah tambah lagi, tanpa menyaringkan suara. Sebab zikir kamu untuk puji Allah, apa perlu didengarkan kepada orang? Itu hubungan kamu dengan Allah. Kenapa nak zikir kuat-kuat? Boleh? Tapi kalau kita cakap ni, orang setuju tak? Orang tak setuju. Pasal apa tak setuju? Alasan dia salah ke? Bukan soal salah. Allah bagi kaedah. Surah Az-Zumar ayat 18. Allazina boleh? Cuba tadabbur. Allazina, orang-orang yang yastami'una,
mereka mendengar al-qawla, perkataan. Lepas dia dengar perkataan, pendapat macam-macam, akhirnya fayattabi'una, lalu mereka ikut. Banyak pendapat ni, tapi orang beriman dia ikut apa? Ahsanah, yang terbaik. Kemudian Tuhan puji orang yang dengar, kemudian dia ikut yang terbaik. Ulaika, mereka itulah hadahumullah, orang yang Allah memberi hidayat. Wa ulaika ulul albab, dan itulah orang yang berakal. Okey? Saya bagi contoh. Sekarang Allah suruh zikir perlahan ke kuat? Orang suruh zikir kuat, Allah suruh zikir perlahan. Yang mana lebih baik? Allah. Satu. Yang kedua, antara zikir perlahan dengan zikir kuat, mana lebih khusyuk? Perlahan. Mana lebih ikhlas? Mana lebih kita boleh fokus pada maksud? Daripada zikir ramai-ramai, kita ikut je. Iman laju, laju. Iman perlahan, perlahan. Iman terlebih, terlebih. Iman kurang, kurang. Mana lebih baik? Jadi Allah kata, orang yang beriman, dia dengar macam-macam pendapat, tapi dia guna akal. Dia pilih akhirnya yang terbaik. Boleh? Jadi kalau dia kata, salah ke? Tak. Allah bagi kaedah. Mana lebih baik? Kalau yang tu lebih baik, pilih yang itu. Sebab yang pilih terbaik itulah orang yang dapat hidayah. Boleh? Dan saya nak tanya kita sendirilah. Kita zikir ramai-ramai, kuat dengan zikir sorang-sorang. Yang mana hati kita lebih tenang dan lebih khusyuk? Sorang-sorang. Cuma kadang-kadang dengan sebab ni orang bergaduh kan. Siapa nak zikir ramai-ramai, jangan kita kata melabelkan mereka dan menghukum mereka. Dan bila ada orang nak zikir sorang-sorang perlahan, jangan kita hukum dan melabelkan mereka. Sebab kerja melabel dan menghukum bukan kerja kita. Kita adalah kerja pendakwah. Kita sampaikan kebenaran, orang tak nak terima, fa'arid anhum. Bila orang tuduh kita, kita jangan jawab. Tunggu hari akhirat besok. Boleh? Kita jawab pun tak selesai masalah. Betul tak? Dia bukan terima pandangan kita. Kalau kita yakin yang ni terbaik, silakan. Kalau dia yakin cara dia terbaik, silakan. Di akhirat besok, kita bertemu. Okey? Habis Ayat ke-7 dan ayat ke-8 kita sambung. Ayat ke-8 kita sambung. Ada soalan tak? Apa dah? Tak, ada orang kata, bila kata istawa, kita terjemah bersemayam, maka dia kata kita menjisimkan Allah. Tak, jawapan dia, kita bukan menjisimkan Allah, kita mengatakan apa yang Allah kata tentang diri dia. Allah kata apa tentang diri dia? Istawa. Kita pun kata istawa. Kenapa pula kita dituduh menjisimkan Allah? Satu. Yang kedua, kita tak berhenti setakat tu. Kita tak kata hanya Allah tu bersemayam, tapi kita sambung lagi. Bersemayam Allah tak mungkin sama dengan makhluk. Di mana menjisimkan Allah? Kita hanya mengatakan apa yang Allah cakap tentang dirinya dalam Al-Quran. Tak lebih, tak kurang. Yang mengubah makna siapa dia? Orang lain. Kita tak ubah makna. Allah kata istawa, istawalah. Itu makna beriman, bukan berjisim. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Apa beza kursi dengan arasy? Kursi dalam ayat apa? Tak, dalam ayat apa tu? Ayat apa tu? Ayat kursi lah. Kursi. Dia terlupa ayat kursi. Yang sebab apa? Orang Melayu biasa ingat ayat 1000 dinar. Ayat kursi dia terlupa. Wasi'a kursiyuhu. Sangat luas
kursinya, kata Abdullah bin Abbas dan kata ulama salaf, kursi ialah bila kita huraikan, jadi orang salah faham. Saya kata Abdullah bin Abbas berkata kursi ialah tempat letak kaki. Tempat letak kaki. Dan tempat letak kaki itu dan kaki itu laisa kamitslihi syai'un. Bukan saya kata. Bukan saya kata. Jadi kursi itu berada di atas arash. Arash lagi besar, kursi lebih kecil daripada arash. Tapi kalau kita baca terjemahan, dia kata wasi'an kursiyuhu apa dia? Luasnya kerajaan. Subhanallah. Kalau kerajaan, Allah sebut apa perkataan dia? Ada tak Allah sebut kerajaan dalam Al-Quran? Ada. Tabarakallazi biyadihi al-mulk. Kalau Allah nak maksudkan kerajaan, Allah guna al-mulk. Bila Allah sebut kursi, kursilah. Boleh? Boleh ke tak boleh? Macam tak boleh je. Susah. Dia susah. Susah, betul susah. Zaman Rasulullah tak timbul masalah ni. Sebab mereka semua para sahabat cukup faham makna perkataan. Jadi dia tak tanya. Tapi kita bila nak terjemah, ada kata ni kalau terjemah macam ni jadi macam menyamakan, ada pakai akal dah. Dia nak lari daripada sama dengan manusia, dia pun tukar makna. Bahaya tak? Dia nak lari pada satu maksud yang dia rasa salah, dia pun buat kesalahan lagi besar. Apa dia? Tukar makna perkataan tu. Itu kesalahan lagi besar. Kita tahu tak kenapa Bani Israel? Salah sebab Bani Israel dicela oleh Allah. Sebab dia menambah satu huruf je. Tuhan kata apa? Masuklah Palestin dan waqulu hittah. Sebut apa? Hittah. Bani Israel ini degil. Yang Tuhan suruh mudah je, hittah. Tapi sebab dia degil, dia tambah satu huruf je. Apa dia? Dia tambah huruf nun. Hintah. Sebab dia tambah tu, Allah melaknat dia. Tambah satu huruf dia laknat. Kalau tukar makna satu perkataan, Allah kata istawa. Itu makna beriman dengan Al-Quran. Kalau kita dah tukar makna lain, pakai akal, kita tak beriman dengan ayat tu. Kita beriman dengan logik akal. Okey? Ustaz apa ni kata tempat letak kaki? Bukan saya cakap. Bila sebut kaki, kita bayang manusia. Itu masalah kita tu. Allah dah cakap, kalau Allah ada muka. Allah cakap tak dia ada muka? Cakap tak? Wajah tu? Tak, itu kita cakap. Wajah tu wajah siapa tu? Wajah aku. Aku hadapkan wajah aku. Itu bukan Tuhan cakap. Ayat lain dah. Allah cakap ada wajah. Wajahlah. Kenapa nak tukar wajah kepada redha? Ayat lain ada tak Allah sebut redha Allah? Ada, mardatillah. Kalau Allah nak redha, Allah sebut redha. Kalau bila sebut wajah, wajahlah. Tetapi wajah Allah laisa kamitslihi syai'un. Tak mungkin sama. Jangan kita bayang bila sebut wajah macam manusia. Itu masalah kamu. Siapa suruh bayangkan? Kan? Allah kata wajah-wajahlah, tapi tak sama. Jangan bayangkan. Jangan bayangkan. Zat Allah pun kita tak tahu. Macam mana kita nak bayangkan muka Allah macam mana? Wallahu a'lam. Dan kita tahu tak Tuan Guru ni Abdul Aziz? Inilah pegangan dia. Dia bukan belajar. Dia belajar di India. Kemudian sambung di Mesir, ada master dalam syariah. Tapi bila dia mentafsirkan ayat, sama dengan Al-Quran, sama dengan salafus salih. Kalau muka, dia kata muka. Kalau istawa, dia kata bersemayam. Sampai orang tuduh dia macam-macam. Dia adalah ulama besar, bercakap berdasarkan ilmu. Kan? Boleh? Orang, bila Tok Guru meninggal, dia tinggal pesan, jangan bertahlil. Orang kata, Tok Guru tak betul. Ya Allah, dia nak ikut Nabi. Nabi tak buat tahlil kan? Salahkah ikut Nabi? Kalau dia kata, salahkah buat tahlil? Tanya dia balik. Salahkah ikut Nabi? Tanya dia balik. Salahkah ikut Nabi? Kalau tak salah, jangan marah. Awak nak buat, silakan. Saya nak ikut Nabi saya. Nabi tak buat.
Nabi hanya berdoa kepada si mati. Bolehkah? Okey. Saya hanya bercakap, tapi saya tak tahu setakat mana orang boleh terima. Dan itu bukan kerja saya. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Okey? Cukup ah? Adik okey lah? Okey. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.